Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Seperti yang saya janjikan, okay, hari ini kita nak buat contoh reinforced concrete beam, okay, due to bending stresses, okay. But before that, I'm going to explain a little bit on the theoretical parts, okay. So kita dah buat sebelum ni due to homogeneous material, okay, satu jenis material sahaja, okay. And then we do have a composite beam, kan. Composite consists of more than one material. Contohnya combination of concrete and steel, concrete and wood, kan, okay. Wood and steel contohnya, right. So basically yang this time we're going to analyze the reinforced concrete beam. This is also categorized as a composite beam because why? Because it has more than one material, which is steel and concrete. Okay, kalau kita tengok kat sini, this is concrete. Okay, this one is steel. Right. So as we know that, okay, the flexural formula is sigma is equals to my over I, kan, ataupun mc, kan. Alright. So basically untuk menggunakan formula ni, kita dah cakap hari tu, it must the material must be homogeneous. Okay. Must be homogeneous. Okay, must be homogeneous, baru kita boleh guna formula ni. Okay, so dalam case kita ni, yang reinforced concrete beam ni, kita ada concrete and steel. So what we have to do is, we have to convert. Okay, dalam case ni kita mesti sebab kita nampak kat sini majority ataupun apa nama, concrete dengan steel ni yang lebih what we call dia punya ketumpatan dia lebih tinggi adalah steel, kan. Okay, so dalam kes ni kita buat apa, we need to convert ataupun transform steel become concrete. So bila steel become concrete, kita akan dapatkan N lebih besar dari 1, kan. Okay, N lebih besar dari 1 meaning that kita akan increase, kan, increase the size of steel. Nanti kita tengok macam mana jadi dia. Okay, so dalam kes ni untuk dapatkan N lebih besar dari 1, definitely, okay, N must be, okay, E dalam kes ni steel, kita ada 2 je lah kat sini, steel divided by modulus of concrete. Okay, so dalam kes ni akan dapat N lebih besar dari 1. So meaning that, okay, it requires, buatlah tulisan saya petang ni. Means requires a greater amount of concrete to replace steel. Betul tak? Okay. Okay, so dalam case ni kita ada, we're going to have A prime, which is A prime is N yang tadi tu transformation factor. This is transformation factor, factor, alright, N times A ST. Okay, so dalam case reinforced concrete beam ni, please note that, okay, you kena clear ini benda yang paling penting. Okay, centroid equals to NA. Centroid material ni mesti sama dengan neutral axis punya line. So meaning that summation of YA is equals to 0. Nanti kita tengok apa yang berlaku. Alright, so ini adalah basically dia punya apa nama, teori dia lah. And then bila kita convert, kita transform steel into concrete, so it become like this lah. Kita jadi macam ni. Okay, dia jadi macam ni. So all is concrete. Nampak tak? Okay, yang atas ni B dia maintain bahagian concrete dia maintain. Yang berubah hanya steel. Sebab kita apa? Kita tukar concrete jadi steel, kan. So concrete steel yang berubah, nampak? Instead of dia jadi dia tegak aja, kan. Instead of dia bulat. Okay, dia bulat macam ni, kan. Now dah jadi
panjang macam ni kan, dia jadi selapis macam tu. Alright. So basically dalam kes yang ni isunya bila you nak kira I nanti. Okay, I is equals to selalunya I A. Okay, atas ni kita namakan A, bawah ni A prime. Okay, this one is A prime kan? Ini A. So yang part atas tu A, okay, plus I A prime tu. Okay, so untuk IA, biasa kita gunakan BH cube over 12. Okay, cos plus A D square kan. Ini plus A prime D. Okay, yang ini special case. Okay, special case. Untuk reinforced concrete beam sahaja kita guna method ni. Sebab okay, dalam case ni nampak. Yang ini adalah untuk yang atas kan. Okay, top part. Okay, yang ini adalah this is for bottom part. Okay, dia tak ada BH cube over 12. Perasan tak? Kenapa tak ada? Sebab dia punya square tu tak menyentuh neutral axis. Alright, satu. Okay, ini benda yang penting lah yang saya nak highlight kat sini. Okay, now kita move, itu teorinya lah. So kita move kepada kita punya example. Okay, so example kita, example 6.18. Okay, first kita baca soalan dulu. The reinforced concrete beam has the cross-section area. Okay, if it is subjected to a bending moment dia bagi 60 kN, determine the normal stress in each of steel reinforced rod and the maximum normal stress in concrete. So maksudnya dia nak apa ni? Kalau kita boleh convert kan, dia nak apa? Dia nak yang ini dia nak ni kita buat sini lah dia nak apa? Sigma apa? Sigma concrete dengan steel kan? Okay, so saya letak kat sini sigma steel and sigma concrete. Alright. Sigma concrete ni dia nak yang maksimum. Okay, maksimum. Nampak kan ini? Alright. Look, okay, again formula ni mesti memang kena ingat lah. A prime is equal to N darab dengan AST. Okay, so at first, okay, untuk solution sebenarnya step dia adalah yang pertama, okay, yang pertama kita kena cari dia punya section properties. Okay, first we have to determine the section properties. Ni step dia lah. Okay, yang kedua kita akan cari normal shear lah, basically yang soalan tanya lah, right? Normal stress. Okay. Now kita cari section properties dulu. Okay. So A prime is equal to N time AST. So at first of course lah kita kena cari N lah, betul tak? N kita nak dapat N lebih besar dari 1 kan? So basically EST divided by E concrete. So soalan dah bagi EST 200, okay, but divided by 25. Kan? So you can dapat 8 kat sini. Dia ada its dimensionless, tak ada unit. Sebab benda yang sama dibahagikan kan. Alright, so 8. So this is the transformation factor. Kita panggil TF, transformation factor N. Okay, selepas kita dapat nilai N ni, okay, kita kena cari nilai AST. AST itu apa? Area of steel. So area of steel, you have it actually refer to this number of the diameter bar. Okay, so kita ada berapa? 2 kan? Okay, 2 number of bar, and then formula luas bulatan apa? Formula luas bulatan pi pi d. Cepat. We do have pi d square. Pi j square over 4 ke? Pi. Betul-betul. Okay, sekejap. We do have pi j square ataupun pi d square over 4. Betul tak? Alright. So dalam kes ni dia guna yang first ni lah. Alright. So dapatkanlah area dia. Pi d kan dia bagi diameter 25. So bahagi 2 dapat
0.125. So kat sini you akan dapat after you calculate you're going to get berapa kat sini sekejap ya, 2.5 pi power of minus 3 meter square. Okay, itu area dia. So now, okay, we require this. Okay, ni yang I cakap tadi tu. Dalam case ni, special case dalam RC beam, kita kena assume centroid lines, okay, lie on the neutral axis. Thus, summation of y bar A equals to 0. So bila summation of y bar A equals to 0, so kita kena buat equation ni. Okay, apa dia summation of y bar? Okay, basically kita ada dua kan, satu yang atas, satu yang bawah kan, ni nampak? Satu yang atas, satu yang bawah kan. Okay, 1 dengan 2. Okay, kalau kita tengok kat sini, okay, dia macam ni lah. Dia ibarat dia macam ni. Asalnya kita ada dua bar kan, dua steel bar. And then kita convert jadi satu lapis macam ni kan. So centroid dia basically macam ni lah, tengah-tengah dia. Dia punya centroid dia. Okay, tengah-tengah dia. Centroid of the material lah. Okay. So now how to calculate this summation of y bar A equals to 0. Okay. So kita ikut by part lah. Okay. So kalau kita tengok kat sini yang 1 dan 2. Okay. Dalam case ni kita ada let's say kita ada H. Okay, H prime. Okay. Now yang kita namakan yang atas ni 1 1, 2. Okay, this is 1, this is 2 Alright. So now summation of y bar A is equals to 0 kan. So yang pertama maksudnya y bar 1 A 1 plus y bar 2 A 2 equals to 0. Betul? Okay, so what happen is, kiralah. Okay. Okay, kat sini y bar 1 apa? Okay, kita sebut kali hijau. Okay. Okay, y bar 1 kita tengok yang ni. Kalau hijau, kalau centroid dia mana? Okay, ini adalah y bar 1. Y bar 2 pula? Y bar 2 adalah centroid ni kan? Okay, centroid ni ke mana? Ke neutral axis. Ke neutral axis. Okay. Ini adalah y bar 2. Okay, dah clear Tu saya cakap, basically bila kita nak buat tu, kita kena determine dulu benda-benda ni semua. Mana satu y bar, mana satu y bar 1, y bar 2. Okay, senang kita nak kira kan. Okay, so basically yang ini y bar 1 berapa? 0. Okay, h prime divided by 2 tu. Okay, times A dia apa? A dia adalah 0.3. Ni kan, ni kali ni betul? Okay, 0.3 times H prime. Okay, settle yang first part. Plus, okay, Y2 pula. Macam mana nak dapat Y2 ni? Dapat tak? 0.4 tolak dengan H prime tu tak? Dapatlah Y2. So, Y2 is 0.4 minus H prime. Okay, itu adalah dia punya Y bar. A2 pula adalah apa? Ni kan? Ini kali ini. Betul tak? Right, so dia punya thickness tu berapa? Thickness tu adalah dia punya, kita punya, kita dah dah kira tadi kan? Tak payahlah darab kan? Okay, kita nak kira ni. Ni kita punya area, ni area kita. A prime kita. So A2 tu adalah A prime lah sebenarnya kan? Okay. So A prime kita berapa? 2.5 pi, dah kira dah tadi kan? Pi kuasa negatif 3. Okay. So sama dengan 0. So bila equation ni, bila you selesaikan, you cuba buat you akan dapat 150 okay, H prime power of 2 plus 2.5 meter pula. Sorry. Pi okay, H prime lepas tu minus pi equals to 0. Okay, sebenarnya equation ni kalau I boleh gariskan kat sini kan.
Yang ni perasan tak? Dia quadratic equation kan? So how to solve this problem? Okay, you can use calculator. Okay, using calculator, okay, saya nak buat demo kat sini sebenarnya macam mana nak kira ni. Tapi saya tak nak convert, saya punya kamera tak nak tunjuk, saya sebut je lah Okay, at first you ambil calculator you, scientific calculator. Okay, kalau macam I guna Casio FX57OMS. Okay, so at first bila you pergi dekat mode, okay, sebelah on tu, okay, tengok calculator masing-masing sebelah on tu ada mode kan. Okay, mode tu you tekan 1, 2, 3. 3 kali tekan mode. Okay. You pergi kat mode, you tekan 3 kali. You akan dapat apa? You akan dapat equation. Betul tak? Okay, and then you dapat equation kan? Okay, you dapat equation tu. Lepas tu, you tekan 1. You tekan 1. You pilih equation lah untuk dapat 1 tu kan. Okay, lepas tu bila you dah tekan 1 tu dia keluar kat situ unknown. Betul tak? Unknown. Dia kata 2 atau 3 kan. Okay, you tekan button replay. You tekan replay sebelah kanan. Okay, you tekan replay sebelah kanan. Okay, dia akan keluar degree. Dia akan tanya degree pula sekarang. Tadi unknown kan? Okay, degree. Okay, bila dia tekan degree, you tekan 2. Dia tanya degree kan? Okay, you tekan 2. Tadi you tekan 1. Sekarang you tekan 2. Tadi you tekan 1, you tekan 2 kan? Alright. So, bila you tekan 2, dia akan tanya kat you, kan? Dia akan tanya A. A berapa? So, dalam kes kita A berapa? Okay, dalam kes kita A kita yang ni lah. Betul tak? A kita yang ni. Yang ni kita punya B. Okay, yang ni kita punya C. Okay. So, A kita berapa? 150. You tekan 150. Lepas tu sama dengan. And dia tanya B pula. Betul tak? Okay, now dia tanya B pula. Betul? So, bila dia tanya B, you masukkan nilai B kita pula. B kita 2.5 pi. Okay, you letakkanlah 2.5, lepas tu shift exponent tu kan. Okay, sama dengan. And dia tanya pula C. Dia tanya C, lepas tu you masukkanlah C kita apa? Pi kan, negatif pi Okay, negatif. You kena masukkan simbol ni. Negatif yang dekat atas, bawah ni ada RCL. Atas RCL tu ada simbol negatif kan, you tekan negatif yang tu. Okay, lepas tu you tekan pi. Pi tu again lah shift exponent. Okay, sama dengan. Okay, dari situ lepas tu bila you tekan sama dengan, you akan dapat berapa jawapan? You akan dapat okay, X1 kan 0.1209 meter. So itulah jawapannya. Okay. Okay, X tu tak payah sebab X tu dia akan jadi dapat jawapan negatif kan, tak apa, kita nak ambil X1 tu. Okay, so daripada situ you akan dapat kat sini X H prime U berapa? You akan dapat yang bawah tadi lah kan, 0.1209 meter. Okay, ini yang tepi tadi tu cara untuk guna kalkulator Alright, apa nanti boleh demo lagi sekali. Okay, siapa yang tak boleh? Alright, sekali lagi, alright. Okay, calculator tu off on balik. Okay, sama juga kan. Okay, tak apa, kita tukar mode. Nak tukar balik pada normal, pergi mode complex 1. Mode 1, dia balik pada asal. Okay, mode 1 neutral. Mode 1 tu dia back to normal setting lah. Okay. Okay, sekarang normal kan? Okay, sekarang nak guna equation tadi macam mana? Sekali lagi saya cuba Okay, pergi dekat mode, tekan mode 1, 2, 3 kali. Bila tekan kat mode 3 kali, sebelah on tadi tu, nampak equation kan? Okay, tekan 1. Nampak unknown 2, 3. Okay, nampak tak anak panah sebelah kanan dekat replay? Okay, ataupun copy tu kan? Okay,
klik sebelah kanan sekali, nampak dia tanya degree, how degree kan, how many degree. So kita tekan 2. Now tekan button 2. Okey, now dia tanya A berapa. Betul tak? Okey, bila tanya A berapa, masukkanlah kita punya A. Ni kan, ni A kita. 150. Sama dengan. Okey. And then B pula berapa? B kita yang ni. Kalau negatif, negatif lah. Tapi sekat kita positif. So tak payah tekan apa-apa lah kan. 2.5 shift exponent sebab kita nak pi tu Okey, sama dengan. Okey, C pula berapa? C negatif pi. Jangan tekan tolak C ni jangan tekan tolak pi, bukan. Tolak tu adalah negatif. Dia punya button tu negatif dalam bracket dekat atas recall tu. Recall tu. Dia punya negatif tu kecil je kan. Okey, negatif pi. Negatif exponent shift exponent. So sama dengan. Okey, dapat 0.15. Tak apa, nanti praktis. Okey, so dapatlah yang ni. Okey, selepas tu bila you dapat ni, now kita kena kira I lah kan. Dah dapat neutral axis semua. Okey, kira I. Okey, I is equals to B. B kita ada 2 I lah kan. Satu I untuk part yang pertama plus I yang kedua. Okey. So I yang pertama kita ada kat sini I letak BH cube. Okey. So B sana. Okey, sama dengan B kita 0.3 kali H 0.1209 H prime tadi itulah. Okey, bahagi dengan 12. Ni kuasa 3. Okey, plus AD square. AD square kita berapa? 0.3 area 0.1209. Okey, ini area. D kita pula. Okey, D adalah 0.1209 bahagi 2. Kenapa D kita ni? Okey, sebab kita tahu bahawa saya lukis kat sini Okey, D kita kat mana? I buat color kuning, color biru pula lah. Okey, D kita kat mana? Okey, ingat D1 centroid ni ke neutral axis. Okey. Okey, ni D1. Basically dia sama dengan Y1 lah, nampak tak? Kan? Okey, lepas tu D2 pula. Okey, ingat centroid ni ke sini, D2. Dia basically sama lah Y1 dengan Y2 tadi tu. Okey, tak apa. Nanti you check balik kat sini. Saya nak pergi cepat Alright. Dah settle yang ini yang pertama. Okey, so yang kedua plus yang I yang kedua pula. Okey, 2.5. Ingat ini dia tak ada BH cube Yang part 2 ni tak ada BH cube cube power BH cube over 12 tak ada. Sebab apa? Sebab dia punya kotak segi dia tu tak menyentuh neutral axis. Dia ada gap kat sini kan? Dia ada gap. So dia tak ada BH cube over 12. So kita pergi terus kepada yang A tadi tu kan. Yang formula I tunjuk tadi tu, formula yang ni. Ni. Okey, AD. Okey. So mana tadi? Okey. So kita ada A area, area kita kira tadi pi 10 kuasa negatif 3. Okey. 0.4 meter. Okey. Darabkan dengan yang ni tolak 0.1209. Okey, tujuan ni kenapa? Tujuan ni kita nak kira ini yang ni D lah 1.09 kuasa 2. Okey. So basically apa? This is A, this is B. Saya tukar color set. Okay, this is B. B1, H1 kuasa 3 kan? This is B, H sebab nak dapatkan area. Okay. Lepas tu yang ni D. Clear D1 kuasa 2. Kuasa 2. Tak kuasa 2 tadi Okay. Okay, yang bawah ni pula dia tak ada BH cube dia terus A. This is A tapi ini AST lah. Okay, yang ni D dia. D2 kuasa 2. Alright. So, daripada sini you akan dapat, okay, you boleh kira, you akan dapat I kat sini 788.52 power of minus 16. 6. Okay, dapat itu. Right. So now settle lah. Itu je isunya nak cari kan. I tu dengan area tadi tu kan. Okay, now step yang pertama dah settle. Now step yang kedua nak calculate normal stress. Okay, normal stress again formula dia apa? Okay, normal stress is equals to
my over I kan. Okay, my over I. So, saya pergi cepatlah. So, this is M, moment yang soalan bagi. This is Y. Okay. Lepas tu, this is I. So, you akan dapat. Ni direct. Okay. Kenapa 0.129? Sebab dia nak maksimum. Maksimum nampak. Maksimum adalah yang paling jauh kan. Titik tu paling jauh ke atas atau ke bawah. Okay, dalam kes ni definitely paling jauh ke atas lah. Kalau ke bawah dia dapat kurang daripada nilai H prime tadi tu. Okay, so kita dapat yang tu jawapan yang pertama. Okay, konkret. So now kita nak dapat still tak? Okay, untuk still kita kena guna N tadi tu tak? Sekejap. Strip. Okay, nampak. The normal stress resisted by concrete strip is replaced. Okay, kita replace the still, betul tak? So yang prime, kena prime sebab dia sebenarnya adalah this is sebenarnya dia tak boleh sama dengan dia macam ni. Dia mewakili still. Okay. So this is M, again moment. This is Y, this is I. Kan I samalah. Okay, Y ni kenapa 0.4 tolak? Sebab kita nak cari Y dari bawah pula. Kan dari bawah. So basically 0.4 tolak itu adalah yang ni lah belah bawah ni. Ni Y yang bawah. Y concrete prime tadi tu. Okay. So you dapatlah 21.24. Ni bukan jawapan akhir sebab ini yang prime. Kita tak nak yang prime. Kita soalan nak cari yang real punya kan. So nak dapat yang real, nampak? Kita balik kepada normal balik. Nak dapat balik pada normal kita darabkan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sorry Okay. Nak dapat normal kita darabkan balik dengan N tadi kan. N darabkan ini N. Ini darabkan dengan yang prime dari tu, you dapatlah nilai sebenar. So bila kita dah darab semula dengan transformation factor, kita dapatlah balik nilai sebenar 170. So itulah jawapannya. Okay, ni jawapan yang kedua. So ni jawapan yang pertama. So dapat this is sigma concrete dia nak. Lepas tu yang maksimum, yang ni dia nak sigma steel. Okay, so itu sahaja. Alright, so settle untuk contoh reinforced concrete beam. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Take care.